wanita hari ini. Pohon beri. Ya. Dahannya. Mana pohonnya? Tak ada pun. Ada. Siti cukup laju tak Siti? Cukup. Abang. Ya. Macam mana rupa kakak ipar Siti? Cantik. Rambutnya kalau setiap kali itu, kalau kita jumpa sering bertukar-tukar. Iya. Gincunya merah, pipinya tembam. Wah, abang Siti tak sabar nak jumpa kakak ipar Siti. Mimah namanya. Abang nak tahu tak? Ada orang nak try Mimah. Siapa? Cakap sama abang. Anak orang kaya kampung, Ali. Ali. Siapa Ali? Dia dah sampai. Ali, kau cari siapa? Kau cari Ali. siapa? Mari sini. Saya cari Mimah mana? Mimah tak ada minggu ni. Kau Ali. Ya, Mimah. Betul. Kau mahukan Mimah? Betul? Kenapa kau takut, Ali? Takut siapa ni? Inilah abang aku. Ali, mari sini. Kamera dekat situ. Ya. Ali, apa yang kau ada, Ali? Kau tahu tak, nak mengurat Mimah ni bukannya senang. Kau kena sediakan 5 jenis manisan. Itu je. Saya anak orang kaya. Anak orang kaya. Kenapa dia, Ali? Tapi Ali, 5 manisan tu bukan yang biasa-biasa. Ya. Apa dia? Kau ada bawa pulut tetal? Ada. Ada. Ada bawa halwa maskan. Ada. Ada bawa wajik. Ada. 1, 2, 3. Wajik dan dodol. Wow. Jangan lupakan peninggalan nenek. Bukan tu saja saya bawa. Kalau setakat tu, Halwa betik ada? ada, semua ada. Agak-agak kering kering? ada? Apa? Agak-agak kering. Ada. Okey, apa yang kamu bawa? Saya bukan bawa setakat mangkuk tingkat ni je, tapi untuk Mimah ni pasal saya bawa semua yang ada kuih-kuih kat sini. Wow. Ini betul anak Semua orang manisan kaya. yang ada dekat sini. Ini dia Ali, anak orang kaya Tanjung Kau. Tidak mengapa. Abang, kira bolehlah ya? Kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera para penonton. Terima kasih kerana bersama kami berdua pada hari ini. Kerana hari ini cukup istimewa, kami akan bawakan kepada anda pelbagai jenis manisan. Ya, yang manis-manis saja untuk anda hari ini, dan kami harapkan hari Sabtu anda juga terus manis dengan pelbagai aktiviti yang ingin terus anda lakukan untuk seisi keluarga. Tapi dalam masa yang sama tu Fahrin, dalam pelbagai aktiviti yang anda rencanakan bersama untuk seisi keluarga, dalam masa yang sama tu mungkin boleh intai-intai sedikitlah di media sosial, mungkin Met Malaysia ataupun jabatan tertentu. Meteorologi. Ya, untuk kita lihat dan tengok, pantau keadaan cuaca sebelum kita nak merancang aktiviti seharian kita. Benar. Dan seperti mana yang Fiza katakan tadi, pada awalnya kita bukan saja nak bawakan yang manis-manis, tapi kita juga ada sesuatu yang istimewa bawakan kepada anda daripada Capchi. Dan ini bagi anda yang menginginkan percutian ke Qatar. Sekarang pelanggan KFC berpeluang untuk memenangi percutian ke Qatar ditanggung sepenuhnya untuk menyaksikan perlawanan epik atau pelbagai hadiah mingguan yang menarik seperti telefon pintar, TV pintar dan juga voucher KFC. Anda hanya perlu membeli combo A atau B Capchi FC dalam satu resit pembelian, imbas kod QR yang tertera di kaca TV, hantar gambar resit dan butiran peribadi serta kongsikan apakah pengalaman terindah anda bersama KFC. Tempoh peraduan dari 4 hingga 30 November.
tertakluk kepada terma dan syarat peraduan. Wow, inilah peluangnya untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang bagi anda yang memang menggemari KFC. Jadi ini peluangnya untuk anda pergi ke Qatar. Pada para penonton-penonton yang kami sayangi sekalian, hari ini kami bawakan kepada anda nostalgia manisan. Yang mana kalau bercakap tentang nostalgia manisan ni sebenarnya ini antara nostalgia manisan kan Farin. Kalau zaman dulu-dulu ni, kalau dalam majlis pertunangan, majlis perkahwinan, ini antara manisan yang wajib. Contohnya kena ada wajik. Kalau orang utara tu halwa maskat. Kalau di kawasan-kawasan Selangor, saya tengok makcik-makcik saya dulu kan. Ataupun mak saya sendiri kalau ada majlis perkahwinan, pertunangan, kebiasaannya ni kan dia nak bagi kat orang, dia akan order halwa betik ataupun agak-agak kering tu. Tapi agak-agak kering tu satu benda yang saya tak dapat lupakan lah. Bukan saja ketika majlis-majlis, tapi kalau hari raya mesti ada. Inilah antaranya. Ya, tapi yang istimewanya hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara manisan nostalgia ini. Ini mungkin menjadi kenangan bagi ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini dan juga kakak-kakak yang satu ketika dahulu mungkin di majlis perkahwinan anda bergotong royong bersama-sama membuat hantaran agak-agak kering, buat wajik dan sebagainya. Ingatlah dulu Farin, kalau orang nak cucuk bunga paha tu, dia mesti akan buat wajik tu, kemudian tengah-tengah tu ada batang pisang. Kemudian dia cucuk kan. Kadang-kadang ada wajik, kadang-kadang pun ada telur pindang. Baik kita bawakan wajik lah. Okey. Dan kami nak anda kongsikan pengalaman anda, kenangan-kenangan terindah anda tentang nostalgia manisan ini yang nak sama-sama kita kongsikan bagi generasi hari ini yang mungkin tak mengenali antara manisan-manisan ini. Kongsikan di Facebook kami seperti mana yang tertera Wanita Harian TV3 dan juga Instagram kami WHIT3. TikTok pun ada juga, silakan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan yang manis-manis aja. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Kita kembali lagi di Wanita Hari ini. Baik, Siti, ini yang Ali kata tadi dia ada bawa ni, pulut tetal. Dia bukan bawa mangkuk tingkat, dia bawakan orang-orang sekali untuk buat pulut tetal Luar ini. Biasa. Ini kita bersama dengan Puan Rosmawati Abdul Ghani dari Pulut Tetal Nyonya Zubaida. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pertama-tamanya kalau ada orang yang tak tahu apakah pulut tetal. Tetal tu apa maknanya? Tetal tu maksudnya macam kental. Yang difahamkan kental. So dia pulut yang dikukus macam biasa dengan santan semua dan biru tu 100% bunga telang. Bunga telang. Dan ini keunikan dan juga keistimewaannya. Dan kalau cakap tentang pulut tetal ni, kebiasaannya pulut tetal ini mudah ataupun lebih popular dalam kalangan mereka yang duduk di Melaka. Betul? Baba Nyonya Melaka. Mungkin boleh cerita sikit tak tentang pulut tetal ni? Okey. Kalau secara originalnya pulut tetal, pulut tai-tai Baba Nyonya Melaka. Di kalangan orang Melayu lebih dikenali sebagai pulut tetal. Tetal lah. Maksudnya dihimpit sampai dia jadi kental keras. Okey, macam dan ni. mesti dalam peti kayu. Yang macam saya bawa hari ini yang sebab yang kita kecil berniagakan itu pulut yang besar, ini yang pulut kecil. yang kecil. Boleh tak kita tunjuk kepada penonton cara nak buat dia? Farin ada yang besar ni, kita buat yang kecil ni. Boleh? Sebab dia Jadi nanti kita pumkan dia kan. Tapi dia bagaimana cara mengisikannya ke dalam bekas mesti kayu? himpit minimum 6 jam. Baru 6 jam? Ya. 6 and above. 6 jam ke atas lah. Dan mesti pulut yang panas. Kita cuba. Pulut yang panas kita dah masukkan, letakkan dia warna biru. mesti masih lagi boleh diuruskan lah. Maksudnya kalau dia masih lembut lagi. Kering susah dia nak mampat kan? Tak cantik, tak berkilat. Okey. Tapi nak tanya jugalah, kalau cakap tentang keistimewaan pulut tetal ni kan, Farin, saya tertarik bila Puan cakap tadi dia menggunakan bunga telang. Dan bunga telang ni kebiasaannya, kalau ibu-ibu kita banyak yang suka tanam dekat depan rumah kan. Kadang-kadang buat masak nasi kerabu juga kan? Betul. Okey, tapi mungkin boleh kongsikanlah sedikit macam dari segi penggunaan pulut tetal ni, bagaimana bunga telang ni mainkan peranan penting nak jadikan hasil pulut tetal ni? Kalau bunga telang, dia semata-mata untuk mewarnakan. Dan selepas dah beberapa kali buat ni, dia buatkan pulut tu tahan lama. Dan biasanya orang kata pulut angin kan. Dan dah beberapa orang yang tak tahan angin tu, dia kata makan pulut ni tak ada. Sebab dia antioksidan semua, memang ada research yang banyak khasiat dia. Bunga telang tu cantik ni. Kalau kita tengok ni. So, letak dalam ni. Macam tu. Okey, nak tanya bekas ni memang ditempah khas ke ataupun macam mana? Kalau macam kami buat sendiri. Okey. Jadi memang buat untuk saiz kecil dan besar. Okey, maknanya yang ini perlu kita isi penuh dan mampat kan? Memang elok-elok sekilo, memang kena tekan betul-betul. Okey. Ditutup.
dan kalau dulu-dulu mereka guna batu giling. Oh, Okey. nak bagi dia Giling. berat kan? Jadi Kemudian dah macam inilah hasil dia. Ini dah ada ni. Kalau kita tengok kepada penonton. Okey. Oh, maksudnya dia pun buat cantik-cantik. Dia tekan-tekan ni saya rasa ni. Ya. Okey, dia tekan-tekan dan kemudian Ditekan dengan tangan dulu. Oh, Memang okey. ditekan. Kita kena mampatkan dia dulu. Okey. Lepas tu overnight tu dalam masa berapa jam tu letak batu. Tapi Puan, memang kena 6 jam untuk kita Okey. dapatkan hasil Kalau cantik. tak cukup lama, okey. bila kita buka pulut masih panas dan lembik. Okey, ni nak tanyalah, Ya. pulut tetal ni sebenarnya memang baru dibelajar sekarang ke? Ataupun sebenarnya ini memang inspirasi ataupun warisan turun-temurun sebenarnya? Okey, asal usul sebab arwah mak mertua, dia memang Nyonya Melaka. Nyonya Zubaidah tu nama mak mertua lah. Jadi lepas tu belajar daripada kakak ipar, daripada jiran-jiran yang memang Nyonya Melaka. Inilah nostalgianya Ya. kan? Puan, kalau tak salah mungkin boleh tunjukkan. Saya tak berani nak melingkupkan dia. Mari apa? Melingkup. Dia bukan melingkup. Mentelangkupkan dia. Minta maaf. Okey. Kalau lingkup baru terkeluar tu. Jadi Okey. ini yang dah dihimpit Kena buka dengan daun pisang ni bagi bau wangi Okey. Cantik betul warna dia. Sebab kalau biasa kita tengok pulut kan mesti warna kuning kan? Okey, baik. Oh, kita perlahan-lahan pegang dia Alright. macam ni. Dan kemudian okey. Macam tu saja. Cantik. Puan, tapi nak tanyalah, Ya. ini bentuk 4 segi. Tapi kalau kita tengok dekat depan ni, ada Okey. juga pulut tetal yang dah dimodernkan. Ya. Dah betul. dijadikan bentuk. Ini mungkin sesuai untuk buat hadiah hari jadi ataupun jamuan-jamuan tertentu kan? Ya, betul. Kalau yang macam tu, macam mana nak buat tu? Yang itu just masukkan dalam bekas kek. Loyang Kek ke tin. kan? Ya, loyang kek tu. Okey. Okey, Puan. Kemudian kita mampatkan lah. Ya. Okey. Yang ni dah siap boleh dipotong. Boleh dipotong. Seterusnya, mungkin ramai dah bertanya mungkin nak tengok-tengok, nak tahu macam mana nak buat dan sebagainya. Apakah Instagramnya ataupun macam mana nak menghubungi katnya? Instagram, Ya. Pulut Tetal Nyonya Zubaidah. Okey. Tapi saya nak tanya, sebenarnya pulut tetal ni rasanya manis ke ataupun sebenarnya pulut tetal ni adalah seperti pulut biasa yang kita boleh makan dengan serawa, boleh makan dengan rendang, boleh dengan kari. Kari. Macam mana rasa dia sebenarnya? Originally makan Baba Nyonya makan dengan kaya pandan. Okey. Okey. Boleh kita cuba? Boleh. Inilah masanya. Bukakan bakul sia tu. Gila kan Cik Siti? Oh, dah ada dah ni. Dah ada. Seronok hari Sabtu. Okey. Silakan Siti. Kini kita makan dengan Okey, yang kaya ni. makan Okey. dengan kayap. Maksudnya kita cicah. Cicah. Campak. Oh, campak. Oh, ni Ada punya daun pisang tu. daun pisang ni saya Okey. pakai garpu ni Apa rasanya tu Siti? Sabar ya. Abang saya sabar letak di bang. sini. Oh. Okey. Sorry ya, pegang daun pisangnya. Ya. Ini yang original makan dengan kaya. Okey. Tapi dipelbagaikan sebab orang Melayu nak pedas. Boleh makan rendang ke apa, tapi yang saya jual dengan asam pedas daging. Okey. Baik, ini macam tu mana serau rasanya tu? durian. Rasanya sedap sebab pulut dia memang sebab dah mampat 6 jam. Lembut, manis, dia macam mana saya nak cakap dia sedap. Dia bukan macam pulut biasa yang kita makan tu. Nampak sedapnya tu. Okey, tapi tak apa, kita ucapkan terima kasih kepada para semua dan kita nak ke sebelah pula. Kita nak tengok apa agaknya. Dari Melaka, ni dari negeri Melaka Okey, ke Pulau saya Pinang. mengesot je sikit ni. Kalau kita tengok, ini yang orang katakan halwa. Saya bersama dengan Puan Mas Lina. Ya. Okey, Puan Mas Lina. Siti, mari Siti kita tengok Ya. ini. Ini yang orang katakan sebagai halwa maskat. Halwa maskat ni sebenarnya apa sejarah dan asal usul manisan ini? Katanya bukan daripada sini, Puan Betul. Okey. Dikatakan kan halwa Maskat ni datang dari negara Oman. Negeri Maskat. Oh, itulah Muscat. MUSCAT dah. Kita pula orang Melayu ni kita panggil Muscat je lah. Okey. Tapi kalau kita cakap kan, kalau halwa maskat ni memang cukup terkenal dalam kalangan orang utara lah kan. Betul. Orang utara ni kalau majlis tunang ke, majlis kahwin ke, mesti kena ada hantaran halwa maskat ni. Betul. Jadi mungkin boleh kongsikanlah sikit. Kalau kita tengok, susah nak cari halwa maskat ni sekarang. Betul. Macam Betul, mana memang Puan sangat susah sekarang. Macam mana Puan boleh terfikir untuk meneruskan legasi ni? Okey, sebenarnya halwa Maskat ni arwah abang mentua saya yang buatkan. Dia memang usahakan 30 tahun lepas lagi. 30 tahun Lepas dia meninggal, saya dan suami ambil alih lah. Okey, kalau kita lihat daripada latar belakangnya, bukan saya daripada utara, tapi kemudian ini kan orang kata tradisi tapi nampak dah dikomersialkan. Ya, betul. Macam mana kita mengkomersialkan halwa maskat ni? Okey, kalau yang tradisi, yang kosong macam ni. Okey. Kalau yang kami komersialkan, kami letak bahan-bahan topik. Okey. Ikutlah. Kalau orang suka yang bijan, kami tabur bijan, ada badam, ada kacang. Kalau macam ni ada macam-macam lagi lah.
manisannya lah kan. Mungkin boleh kongsikan juga kenapa agaknya kalau kita tengok kan memang orang suka letakkan halua muskat ni dalam hantaran. Adakah sebab dia memang tahan lama dari segi orang kata kita panggil apa ada heavy duty. Dia punya bekas dia. Maksudnya dia macam kalau kita bawa tu dia susah lah. Dia macam mana tu? Dia steady, dia tak tahan pejal lah. heavy duty pula. Lepas tu, dan kemudian adakah dia boleh tahan lama? Maksudnya kalau kita letak kat luar berapa lama boleh tahan ni? Halua muskat ni kalau ikutkan letak macam ni saja, tak masuk dalam peti ais semua, tahan 2 minggu dekat luar. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Puan, ini soalan saya. Okey, kalau kita tengok ini yang dah jadilah. Sebenarnya kalau mereka tertanya-tanya, bahan-bahan dia apa yang memang kalau nak jadi halua muskat ni perlu ada bahan-bahan ni? Bahan-bahan ni sebenarnya simple je, cuma teknik nak masak tu susah. Bahan-bahan dia tepung gandum, gula, minyak atau minyak sapi lah. Itu je. Kemudian kenapa cakap tentang teknik nak masak tu susah? Teknik nak masak tu sebab kita perlu tepung gandum tu kita kena basuh. Oh, kena basuh. Ya betul. Kalau basuh nanti macam mana macam mana basuhan tu? Dia basuh macam kita mula-mula kita bentukkan jadi bentuk dough macam roti canai tu. Lepas tu kita gosok-gosok dengan air. Dia akan keluar tinggal gluten tu kita buang. Kita ambil air tapisan tu kita peram 2-3 hari. Lepas tu baru masak macam dodol. Jadi Farin boleh makan ni gluten free. Gluten free ke? Betul. Okey, sambil-sambil kita bersembang tu saya nampak rasa nak cuba tunggu rasa tu. Okey, kalau kita tengok teksturnya ni tak adalah pejal sangat kan kalau kita tengok, tetapi lembut pun lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tak kalau kita nak hiaskan halua muskat ni sedap Farin? Tak terlalu manis. Okey. Kita bagi cabaran pada Rizal depan. Kalau nak hias ni, adakah kita nak hias ni kita boleh suka-suka kita ataupun macam mana? Suka-suka tak apa. Kreatif lah, ikut kreativiti. Kalau macam ada tempahan, saya pun ikut suka-suka hati saya. Ikut suka hati lah. Kita letakkan kita guna sudu lah guna sudu boleh. Kita guna sudu. Macam mana Kita tabur kat atas dia. Tapi kalau tengok tu Puan tu siap susun cantik tu, takkan saya nak tabur je. Okey Puan, bila dah cantik-cantik macam ni dengan hiasan dan sebagainya ni, selalunya orang menempah untuk apa? Majlis ke ataupun beli ke? Kebanyakan untuk hantaran pertunangan lah. Tapi ada juga yang tempah untuk majlis makan, letak atas meja tu untuk manisan kan. Kalau majlis makan-makan, dia tempahlah yang besar macam ni, letak atas meja macam tu. Macam kek lah, macam pengganti kek lah, dia punya pencuci mulut. Dia mungkin simbolik kepada kemanisan alam pertunangan yang bakal ditempuhi tu Yang awak hiaskan untuk majlis awak ke? Bukan? Hantaran dah ada, calon belum lagi. Okey, Puan, baik, social medianya ataupun Instagramnya, mana tahu ramai yang merindui halua muskat ni? Kalau nak tengok gambar, Instagram lah Halua Muskat Utara. Tapi kalau nak tengok teknik dia, tengok dekat TikTok Halua Muskat Utara juga. Ada berfungsi teknik sebab yang ni kan susah nak jumpa dan ramai yang tak mau buat sebab dia benda tu susah. Kena masak 6 jam, kena peram 2-3 hari. Ambil masa yang lama. Jadi kadang-kadang kita nak order kan, kalau sebelum kita minta diskaun tu, kita fikirlah yang tadi 6 jam Farin, yang ini 3 hari. Jadi kita kena faham-faham lah ya. Okey, jadi kita dah kongsikan kepada anda 2 antara resepi yang menggamit nostalgia. Anda terus hantar kongsikan komen anda kalau mungkin ada kenangan-kenangan terindah, mungkin masa belajar buat halua muskat tu, jumpa jodoh dan sebagainya kan. Okey, kami juga nak kongsikan kepada anda satu lagi manisan yang ini memang cukup popular. Bukan sahaja popular di musim Hari Raya, namun hari ini dodol ini kadang-kadang boleh menjadi satu snack yang menjadi kemestian untuk ada di setiap rumah. Kita saksikan perkongsian ini. Silakan. Berbicara tentang manisan zaman dahulu, pasti kita akan teringatkan manisan seperti wajik, halwa dan antara yang terkenal tentunya dodol. Dodol yang popular seantero Asia Tenggara ini seringkali dijadikan juadah pembuka selera pada zaman dahulu sebagai simbolik tanda pemanis mulut sebelum acara seperti majlis pertunangan dimulakan. Bagi Nilam Suria Haji Yusof, dodol sudah sebati dalam dirinya kerana ia merupakan sumber pendapatan turun-temurun bermula dari arwah moyangnya. Sebenarnya lebihlah daripada umur saya sendirilah. Sebab dodol ni sebenarnya daripada tahun 60 lagi. Daripada generasi atuk, mak dan kepada peringkat kami, adik-beradik yang 12 dan bawa ke cucu, 4-5 generasi lah. Maksudnya
dah turun lah. Dia punya resepi turun-temurun tu daripada moyang yang cucu dah cicit dah semuanya. Jika dahulu dodol mungkin hanya dibuat dengan satu perisa sahaja, namun kini dengan peredaran zaman, dodol boleh didapati dalam pelbagai perisa. Menurut Nilam Suria, pada musim perayaan, selain perisa dodol biasa, permintaan untuk dodol durian juga adalah sangat menggalakkan. Macam dodol kita sendirilah, dodol warisan Selangor ni. Macam kami, anak cucu memang dah tahulah kan. Jadi bila setiap perayaan ni, kita akan panggil yang budak-budak ni, yang anak muda ni panggil untuk bersama-sama bantu. Maknanya dia orang akan tahu sendiri. Bancuh dia orang pun tahu, dia orang kacau macam mana, kita pun pantau macam mana likatnya. Jadi daripada situ dia orang pun akan keluar nanti, dia orang pun akan tahu sendiri macam mana cara masak dan kualiti kita. Saya harap dengan adanya dodol warisan Selangor yang ditubuhkan ni, dan kita pun panggil anak-anak muda ni untuk bantu sama-sama dengan perniagaan kami, dan mereka bila keluar nanti mereka akan tahu kita punya resepi, kita punya cara masak, kualiti kita, dia orang akan bawa kepada anak cucu dan keturunan mereka. Jadi tak lapuk lah, tak tinggal lah, tak hilang lah kita punya resepi nanti. Walaupun pada masa kini pelbagai manisan telah pun dicipta, namun keenakan manisan pada zaman dahulu dilupakan jangan. Sedapnya dodol. Tapi apa-apa hari ini kita teruskan lagi dengan seorang yang dikatakan juga gemar pada manisan. Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita. Betul ke Atira? Atira suka apa? Suka sangat. Pulut tetal paling atas suka. Pulut tetal. Memang suka makan pulut. Memang sedap pulut kan. Betul, makan dengan kaya. Memang sedap. Tapi kalau kita makan-makan ni, tubuh badan kena jaga juga. Betul, itu yang paling penting. Jadi Atira ada bawa produk-produk ni kan? Silakan Atira. Terima kasih banyak Farin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Okey, sebenarnya Farin, apa yang Atta nak share pada penonton wanita hari ini? Atta percaya kalau penonton tengok acara pasti dah tahulah apa yang Atta nak share, terutama produk yang apa yang Atta akan bawakan. Sebab Atta percaya sekarang ni zaman ekonomi tak menentu, barang semua harga naik, kadang-kadang tu jadi makin mahal dan sebagainya. Tapi apa yang Atta nak share kepada anda, Jamu Jelita dah 11 tahun di pasaran, tapi kami tidak pernah menaikkan harga produk. Kalau anda nak tahu, White Pinky Plus ni dah 11 tahun di pasaran tapi harga masih bawah RM50 sampai sekarang. Sebab tu kita cukup terkenal dengan tagline kami, iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dan apa yang tak share kepada anda, rata-rata yang kongsikan dengan saya, mereka memang suka sangat makan produk White Pinky Plus ni, sebab kalau nak dibandingkan dengan harga produk di luar memang harga ratusan ringgit. Dan kadang-kadang bukan semua orang berkemampuan, tapi Jamu Jelita hampir ke semua produk kami bawah RM50. Dan walaupun murah, anda kena tahu ada pengkelasan makanan ya, ada halal dan juga merupakan produk yang ada uji kaji makmal dan merupakan produk yang telah diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah, bukan produk timbang kilo. Anda kena tahu tu, produk Jamu Jelita alhamdulillah mendapat pengiktirafan sehingga peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand. Sebab tu Atta boleh jamin produk ini sangat berkualiti, sangat mampu milik dan sangat berkesan untuk bantu rawat masalah kulit anda. Buktinya, ramai yang kongsikan dengan Atira. Anda boleh baca di social media kami, di IG, di TikTok, di Facebook. Ramai yang kata minum, memang peminat setia lah buat Pinky Plus ni, sebab hati-hati yang minum. Kalau dulu ada masalah, kadang-kadang wanita ada masalah kerapasan, tumit suka mengeras, lepas tu merekah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan minum Puak Pinky Plus tak ada masalah tumit merekah, dan juga kadang-kadang ada masalah kulit jerawat. Kadang-kadang ada masalah orang kita ni, bila ada jerawat lagi banyak pakai makeup, lagi touch up, lagi orang kata apa, pakai foundation sampai pori-pori. Sampai pori-pori itu tersumpat dengan bedak dengan foundation, lagi banyak jerawat. Jadi sebenarnya itu bukan cara yang betul. Kita kena rawat masalah jerawat dulu baru pakai makeup. Tak masalah pakai makeup, rawat masalah jerawat dulu. Dan ini adalah produk yang bantu anda mencantikkan kulit. Dan ramai yang kongsikan dengan Atira, alhamdulillah minum Puak Pinky Plus, jerawat dah mengecut. Orang kata apa, parut jerawat pun makin pudar. Yang mana ada jeragat minum sampai 10 botol pun ada. Minum bertahun lamanya konsisten, alhamdulillah, dan bantu mereka ada kulit yang cantik. Dan pastinya takkan terjadi jika bukan kerana bantuan seperti anda lihat di kaca TV. Bahan-bahan yang diformulasikan dalam produk Puak Pinky Plus ini sendiri, yang Anda percaya bahan-bahan ini merupakan bahan semula jadi yang berkualiti tinggi, bermutu tinggi, iaitu daripada buah-buahan, antioksidan. Ada Acerola cherry, ada pine bark, ada tomato, ada juga bahan-bahan seperti Astaxanthin.
Yang kalau nak tahu semua bahan ini mempunyai kebaikannya yang tersedia dalam bantu merap masalah kulit anda. Jadi boleh amalkan tanpa was-was, jangan risau. Tidak mengandungi bahan terlarang, yang paling penting kualiti, mutunya yang terbaik akan bantu mencantikkan kulit anda. Ramai yang dah amalkan, ini masa anda untuk amalkan. Baik lelaki, baik perempuan yang nak ada kulit cantik, jangan lupa jadikan Puak Pinky Plus produk pilihan anda. Sangat murah, RM39.90 saja. Okey, baik, seterusnya nampak ada macam perisa nenas tu. Apakah itu? Macam tadi kita membuka opening, kita dah cakap makan-makan juga badan kena jaga. Betul. Kadang-kadang orang ni ada masalah makan-makan lupa jaga badan. Kadang-kadang tu hari orang kalau selalu orang cakap pun makan ideal 3 kali sehari, kita makan 6 kali. Betul. Belum yang kita makan tu yang manis-manis, yang kolesterol, yang berlemak, dan anda kena tahu makan ni bila kita banyak makan punca penyakit apa yang kita makan. Bila banyak makan tersangkut, tersimpan dalam usus. Kadang-kadang tu ada orang yang makan pula bukan makan benda-benda yang serat, makan benda yang lambat hadam. Lepas tu mulalah banyak toksin tersimpan jadi racun dan sebagainya, menyebabkan kita ada masalah. Kadang-kadang perasan tak nak pakai seluar, tiba-tiba tak boleh nak cangkuk, tak boleh nak zip. Kadang-kadang tu rasa macam alamak, dah pakai tertimbul pula bahagian perut tu. Kita ada masalah saiz fizikal tidak seimbang, perut tak selesa, kadang-kadang malam-malam nak tidur tegang je oleh kerana kita tidak mengamalkan serat yang ada yang mencukupi dalam harian, dan kita tidak mengamalkan pemakanan yang betul, orang cakap. Jadi sebab tu Rina tak nak bantu anda, kita bawakan Pinetox Fiber, minuman serat berperisa nenas. Dan ini adalah produk yang akan bantu anda untuk melancarkan sistem pengharaman, sebab dalam ni lengkap dengan sumber detox semula jadi. Ada nenas, ada gasi dan kembogia, ada inulin iaitu dietary soluble fiber, yang mana penggunaannya selepas makan berat 4 hingga 8 jam segalanya akan disingkirkan, Farid. Supaya tidak ada hari yang kita tak lawas, hari-hari akan melawas, tidak ada yang tersimpan. Dan ini adalah produk yang rasanya sangat sedap, rasa nenas, dan akan bantu anda untuk memiliki berat badan ideal, bantu anda lebih mudah berfashion, serta bantu anda untuk ada, orang kata apa, bila duduk tersimbang tu boleh senyum lah. Boleh senyum lah. Dan kalau nak makan apa-apa pun tak perlu risau, sebab kita tahu kita ada solusi. Kita ada minuman serat yang bagus untuk bantu kita ada sistem pencernaan yang sihat. Dan akhir sekali, kabarnya best seller jus tradisi ni. Betul, best seller kita dah lama juga di pasaran, dan wanita-wanita yang tengah tengok wanita hari ini memang suka sangat produk ni, sebab sebagai wanita kita ni kalau boleh nak jadi yang terbaik. Semua wanita nak jadi yang terbaik, ibu terbaik, isteri terbaik, sebab kita ni memang banyak kerja. Selain tolong suami cari rezeki, jaga anak, jaga keluarga, dan ini adalah produk yang membantu anda untuk ada sistem orang kata apa, sistem kesihatan, sistem ketahanan tubuh yang baik, sebab dalam ni ada kandungan herba-herba yang bermutu. Kita gunakan parti herba yang berkualiti dari manjakani, kacip Fatimah, ada juga dongkuai. Dongkuai ni anda boleh cek di Google, ginseng wanita. Orang Cina makan ginseng sebab dia tahu ginseng punya banyak kebaikan untuk tubuh badan. Jadi ginseng wanita ni akan bantu bekalkan stamina, dan juga bantu bahan-bahan lain seperti manjakani, kacip Fatimah, bantu menstabilkan dalaman wanita, merawat masa dalaman wanita. Serta ini adalah produk sebenarnya kalau nak tahu anak dara boleh amalkan. Wanita berpantang dan juga ibu menyusu tak ada masalah. Para isteri nakkan kesihatan yang terbaik, kesejahteraan yang lebih baik, kesihatan yang berpanjangan, boleh dapatkan jus tradisi wanita ni. Harganya pun tak mahal, RM35. Kesemua produk yang kita bawakan hari ini semuanya bawah RM50, Farid. Sangat murah, mampu milik. Sekarang diskaun lagi, ada RM26 je harga. Harga asal RM35, dan kesemua produk ni pastinya produk yang boleh dapatkan di pasaran. Secara ringkasnya, Puak Pinky Plus, anda nak kulit cantik, nak kulit yang menawan, Puak Pinky Plus harga RM39. Pinetox Fiber bantu anda memiliki berat badan ideal berharga RM30.90. Jus tradisi wanita bantu wanita di luar sana kekal cergas cantik dalam luar berharga RM35. Dan kesemua produk ini boleh dapati di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di www.jombai.my, dan hubungi Atira di 013-3535-753 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Atira dan kepada anda dapatkan produk-produk jamu jelita anda sekarang. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan pelbagai lagi manisan yang manis-manis. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, Mas lagi berkongsi kepada anda tentang nostalgia manisan dahulu. Sebenarnya saya nak baca komen daripada rakan-rakan kita di Facebook, tetapi dia dah hilang. Ada yang kata susahnya nak buat halum maskat, kena rendam air dan buang dan sebagainya. Dan ada yang kata generasi hari ini mungkin tak kenal dan tak biasa makan pulut tetal. Memang sedap makan dengan kaya. Dan ini yang kita nyanyikan tadi, kita nak nyanyi sekali ke? Wajib. Dan dodol. Tapi ini wajib lah. Ini wajib. Okey, kita bersama dengan Siti Nur Sarah Syarudin. Baik, kita panggil Sarah je. Okey, Sarah, wajib ni sebenarnya apa?
Okey, wajik ni dia kombinasi pulut. Okey, yang dimasak dengan campuran gula merah dan gula putih dan juga santan. So kita masak dalam tempoh 2 ke 3 jam macam tu penyediaannya. Dia sebenarnya pulut lah kan? Ya, Tapi betul. kita letakkan gula merah atau gula Melaka. Dia macam-macam lah. Ada setengah orang guna gula enau. Tapi kami guna gula merah. Okey, kalau cakap tentang wajik ni kan, ini juga mungkin dapat membangkitkan nostalgia ibu-ibu sedang menonton ketika ni. Kalau majlis perkahwinan zaman dahulu ni, wajik ni antara hidangan yang memang wajib ada. Sama ada diberikan sebagai buah tangan ataupun dia juga akan dijadikan seperti bunga telur, bunga paha maupun hiasan pada bunga paha. Mungkin Puan boleh kongsikanlah. Wajik ni sebenarnya memang resepi yang belajar sendiri ke ataupun inisiatif daripada keluarga ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya yang ini adalah resepi daripada turun-temurun. Okey, so asalnya daripada nenek saya lah. So sebab tu nama dia Wajik Omak Den. Ya, nenek saya daripada Rembau. Okey, lepas tu ayah saya mula mempelajari untuk membuat wajik ni. Okey, dan turun ke saya lah. Okey. Mungkin ada sesuatu yang nak ditunjukkan kepada penonton. Apa yang kita nak buat hari ni? Cantiknya, kilat. Kita jadikan bunga telur kan? Bunga paha lah. Betul. Yang ini kita akan masukkan dekat dalam telur lah ni. Ini memang style dulu-dulu tau Farin. Memang orang dulu inilah diorang rewang kan. Inilah antara aktiviti yang diorang buat kan. Bungkus dalam plastik ni kan. Betul. Dia akan bunjuk-bunjukkan macam ni lah. Kita akan masuk dalam plastik and then kita ikat. Kemudian kita akan masukkan dalam, sebab setiap bunga paha kan dia ada bekas untuk letakkan telur kan. Okey, and then kita masukkan dalam ni sahaja. Dia senang je sebenarnya. Okey, then kita ambilkan dia punya pengikat dawai ni. Tu. Kita lilitkan saja. Okey. So bila dah banyak-banyak tu, nanti bunga paha tu kan dia macam tinggi. Kita cucuk-cucuk je lah. Cantik lah kan. Dia akan merimbun, nampak macam tu kan. Antara lain ni pun kalau kita tengok boleh letak dekat dalam bakul macam ni. Okey. Ini boleh kita jadikan bunga ataupun kita boleh jadikan macam kadang-kadang lepas orang merenjih kita tak nak buka bunga paha kita, orang panggil bunga tangan Macam mana bunga apa? Dibagi, maksudnya kita tak nak cabut yang kat bunga paha tu. Dia kadang-kadang bagi berkat. Kadang-kadang dekat bawah bunga paha tu kan. Okey Sarah, katanya juga wajik ni ada beberapa jenis. Betul. So apakah jenis-jenisnya? Okey, wajik kita ada yang macam ni, wajik biasalah, wajik pulut. Okey, kemudian kita ada wajik sirat. Wajik sirat ni dalam tu dia ada beras pulut yang dipisah. Okey, lepas tu dia akan letak kelapa parut lah. Dia masakkan dengan kelapa parut. Kalau wajik sirat ada putih-putih tu kan? Macam ada beras kan? Lepas tu lagi satu yang jarang orang jumpa sekarang adalah wajik takik. Wajik takik ni dia masak memang keras betul. So bila nak makan tu dia kena takik dia, pecahkan dia. Okey, saya ya Allah tuanku, saya rasa awak betul tak sabar ni. Tahu-tahu dah terbuka kali terakhir saya makan wajik ni mungkin 20 tahun lepas kot. Saya faham. Lebih daripada tu kot mungkin. Macam dah lama. Susah saya nak jumpa ni. Masa kecil-kecil dulu tak berapa minat makanan macam ni. Tapi kalau sekarang ni waktu umur mungkin teringat. Okey, sambil kita menikmati hidangan wajik ni, okey mungkin boleh kongsikanlah laman sesawangnya. Kalau mungkin penonton teringin nak ada majlis berhatan ke, bertunang ke, nak mengembalikan semula nostalgia, nak buat tempahan bunga paha dengan wajik ni macam mana caranya? Boleh. Okey, untuk siapa-siapa yang untuk membuat tempahan, dia boleh pergi ke IG dan juga Facebook page kami. IMED Food Empire, IMMED Food Empire. Untuk mendapatkan wajik Omak Den. Sedap ke? Sedap. Sedap. Alhamdulillah. Okey, terima kasih sekali Sarah dengan perkongsian tentang wajik ini. Okey, kita akan beralih ke sebelah pula. Kat sebelah tu juga ini pun menarik. Kita pindah ke sebelah. Tapi sebelum kita nak berkongsi tentang halua betik ni, ada pantun. Pantun mana? Okey, izinkan saya. Nak dengarkan pantun dulu daripada cikgu kita lagi ni. Silakan. Silakan cikgu. Kita mulakan dengan pantun dahulu. Boleh. Burung candik menyapa tempua. Di tasik cili bertentang mata. Betik diukir, dijadikan halua. Warisan seni budaya kita. Okey, lagu satu. Lagi satu ya. Cantik hiasan si bunga raya. Rumpun tepus subur di laman. Kekalkan warisan seni budaya agar tak pupus di telan zaman. Wow. Okey, beli. Tak dapat nak beli.
Hello, Petri. Tapi cukup indah pembukaan kita untuk halua betik. Dan kalau kita ingat tadi dalam pantun tu ada kata ukiran dan sebagainya. Memangnya benar kalau anda lihat di hadapan kita ni banyak ukiran-ukiran yang cantik. Memang asalnya betik. Betul, Cikgu? Asalnya betik. Cantik. Cikgu boleh kongsikan, Cikgu. Kalau kita tengok ini daripada sebiji betik ni kan. Tak, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya daripada sebiji betik yang muda ni boleh dijadikan halwa dan kemudian boleh dijadikan ukiran dan hiasan yang sangat cantik ni. Cikgu boleh kongsikan tak prosesnya? Okey, asalnya daripada betik lah. Ini bahan-bahannya. Betik muda dan juga betik mengkal. Kemudian gula, daun pandan. Yang itu tak mengubah lidi. Kemudian kapur. Oh, kapur. Kemudian kapur warna. Okey. Jadi kita kupas betik ni. Kupas betik ni. Kemudian kita potonglah dia menjadi bentuk apa bunga yang kita nak. So yang ni adalah bentuk daun ya. Yang itu bentuk itu adalah bunga tanjung tapi warna pink. Kemudian ini bunga tanjung warna kuning. Asal saja. Yang ini bunga mawar atau bunga ros. Okey. Farid nak tahu tak kalau macam keluarga saya, kebiasaannya kalau ada majlis tunang kekahwinan zaman dulu-dulu kan, mesti diorang ni macam nak order untuk buat halua betik ni. Tapi kebiasaannya halua betik yang biasalah saya biasa tengok berbentuk daun. Daun. Itu memang orang kata signature ataupun trademark dia lah kan. Tapi kalau kita tengok apa yang cikgu buat ni, dia ada banyak bentuknya macam ni, halus sangat. Ada bentuk bunga ros dia. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana evolusinya bagaimana dia jadi moden. Seni kulinari. Okey, saya belajar basic ya halwa daripada ibu saya, arwah ibu saya. Jadi basic dia memang jenis ini je. Daun ni kan? Daun saja. Tapi ibu saya buat besar sekali jadi untuk makanan harian. Jadi balik daripada dia makan. Boleh rasa? Boleh. Alhamdulillah hari ini semua rasa Boleh habis tu. Sedap saya nampak tu. Okey. Baik saya pun rasa juga cikgu. Okey. Tapi cikgu ini tentang ukiran-ukirannya tapi halua betik ni sebenarnya memang kita macam kita rendamkan dengan gula saja ataupun ada proses dia. Selepas dikupas kemudian diukir dia. Lepas diukir tu bila diukir rendam dalam ais. Rendam dalam ais supaya dia keras. Okey, cikgu tunjuk cikgu contoh nak ukir cikgu. Kita nak ukir daun ini saya dah rendam dalam air ais. Jadi dia keras. Bila dia keras tu senang kita ukir. Okey, ini contoh ni saya letak di sini ya sebab tangan susah sikit ya. Kita ukir dia. Ini urat daun ya. Imajinasi kena tinggi juga ni Okey. Urat daun. Dan kita buatkan tu Dia buat betik ni dia kena pelan-pelan, dia tak boleh rushing. Okey. Cikgu nak tahulah cikgu berapa lama masa ataupun proses yang diperlukan untuk contohnya lah kita nak siapkan sepohon bunga apa kita panggil leaf sejambak. Sejambak. Itu pink tu. Itu pink tu. Tadi cikgu cakap apa namanya? Cikgu bagi model tu. Autumn leaf. Autumn leaf yang mana? Autumn leaf colour ni. Autumn leaf ni. Ni colour ni ya. Colour ni. Berapa lama masa yang diperlukan? Ini autumn leaf saya panggil. Cantiknya. Ni daripada betik mengkal. Okey. Prosesnya untuk mengukir saja makan masa 3 atau 4 hari. Mengukir saja? Ya, mengukir saja. Ambil masa 3 atau 4 hari. Kemudian hari yang keempat, kelima, kita 3 hari tu kita panaskan. Pagi, petang. Panaskan macam mana tu? Panaskan maknanya kita masak lah. Masak dengan air gula. Masak dengan air gula. 3 hari tu, untuk 3 hari. Tak boleh simpan dalam peti sejuk. Okey. Pagi, petang, kita panaskan. Okey, cara memanas tu pun ada. Ada teknik dia lah. Ya, ada teknik dia. Okey. Yang ini cikgu nak bagi cabaran apa pula ni? Okey, sambil-sambil kita mungkin nak belajar. Ini hasil yang kita dah ukir, dah masak tadi. Bisa tambah satu lagi dekat situ. Ini saya panggil si cantik manis. Si cantik manis. Rompak 4. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikanlah bagi penonton-penonton yang mungkin nak belajar. Ini antara warisan yang harus kita pelajari agar ini tak tenggelam di zaman. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan kalau mereka yang nak belajar ataupun nak buat tempahan untuk majlis, macam mana cara untuk menghubungi cikgu? Hubungi saya lah di nombor 012 59 89 040. Okey, kan ada media sosialnya? Ada Instagram ke? Ada Syarifah Intan Sadasiah di
FD. Thalassia tu THA tu. Itu nama lama tu. Okey, jadi ini memang sangat-sangat unik, sangat-sangat istimewa maupun cara pembuatannya. Yang paling istimewa Autumn Leaf in London. Wow. Gitu. Tapi buah betin pada tak? Yang itu saya tak sempat lah. Tak sempat Tak apa Cikgu, itu nanti kita boleh ada episod kedua. Okey. Terima kasih lagi kepada Cikgu Thalassia. Okey, sampai-sampai Risa, kami merasa ni, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Silakan. Dalam bayar-bayar manisan zaman dulu adalah wajib because dia ada crunchy sikit and then dia punya lemak-lemak dia boleh buat kita tengyang-nyang di malam hari. Salah satunya kuih kemboja lah sebab dia manis, dia lembut, dibakar tu rasa macam sedap sangat. Kalau nenek saya bakar memang semua orang beratur depan pintu. Saya suka manisan halwa muskat sebab saya tak tahulah, saya suka makan sebab dia manis, dia kena dengan cita rasa saya. Okey, untuk kita kekalkan tradisi lama punya makanan ni adalah bimbing anak kecil kita untuk biasakan makan. Kita selalu bagikan makan benda-benda ni so that nanti dia dah besar dia akan tahu, okey, ni makanan tradisi ni, so ni dari daerah mana kan. Untuk kita kekalkan kita punya tradisi, makanan manisan tradisional ni, kita akan sentiasa buat untuk anak-anak akan datang ni kenal dan tahu macam mana nak buat dan rasa ni, supaya generasi akan datang tak lupa. Mungkin saya ambil tahu cara nak buat benda tu dan saya akan buat bisnes sampai ke anak cucu. Alhamdulillah, sedap halwa betik tadi. Tapi kali ini kita bawakan kepada apa yang saya katakan antara kegemaran saya kecil-kecil dulu. Tapi yang kecil-kecil saya tengok dia macam petak-petak, cube-cube tu. Tapi untuk pengetahuan semua, ini adalah manisannya. Ini adalah agar-agar keringnya berbentuk bunga. Kita bersama dengan Kak Wan Rogayah Wan Muhammad yang akan berkongsikan dengan kita tentang agar-agar kering ni. Cantik ni Kak Wan ni. Kak Wan ni kalau tengok agar-agar ni mungkin kalau tak tahulah kita jemput Kak Wan nak buat agar-agar ni, kita tak tahu pun ni agar-agar kering sebenarnya. Betul. Okey, mungkin kita boleh kongsikanlah sedikit. Okey, kalau dulu kan mak-mak kita kan selalu bagi gula-gula kan. Ni kira gula-gula zaman dulu lah kan. Betul tu. Dia orang potong kecil-kecil buat petak-petak kan. Petak-petak tu. Tapi sekarang kita ada permintaan untuk perkahwinan kan, untuk hari jadi semua kan. So kita buat lagi menarik lah. Sebenarnya kan kalau cakap tentang agar-agar kering ni Fahrin, bukan saja di popular di Malaysia tau. Saya pernah pergi ke Jepun untuk menjalani penggambaran. Di Jepun juga ada sebenarnya agar-agar kering ni. Jadi inilah yang kita nak kongsikan sebenarnya, bahawa bagaimana evolusi ni kan dia dah menarik minat ramai orang. Jadi mungkin boleh kongsikan Puan sendiri cara untuk kita membuat agar-agar kering ni. Ada tak beza dengan cara nak buat agar-agar biasa tu? Bahan-bahannya dan asasnya ni lah nampaknya ni. Agar-agar kering ni agar-agar ni ada dua lah. Satu yang basah kan, yang basah, dan satu yang kering lah. Kalau zaman dulu mak-mak kita ni tak pandai nak buat gubahan macam ni kan. Lepas tu lagi satu, agar-agar ni mungkin akan luput lah sebab apa, anak-anak sekarang ni tak berminat untuk nak buat tu kan. Dah tengok ni minat, tapi minat tengoklah. Mesti tu order. Jadi Kak Wan buat macam ni supaya lebih ramai orang berminat dengan gubahan bila kita buat berbentuk bunga kan. Jadi lebih menarik daripada yang petak-petak tu kan. Betul. Kak Wan tengok, kalau kita tengok penonton, kalau boleh penonton tengok apa yang saya pegang ni, warna-warna yang pastel macam ni kan, memang akan orang kata menarik pandangan. Apatah lagi yang di depan Fahrin tu, gabungan warna merah jambu, lilac kan. Mungkin Puan boleh kongsikanlah, kalaulah kita nak buat ni untuk hantaran. Kalau zaman dahulu ini pun antara yang popular dalam hantaran kan. Betul. Berapa lama masa yang diperlukan untuk membuat satu gubahan hantaran? Sebenarnya masa tu untuk memasak dan juga untuk membuat
tu tak lama kan. Cuma nak mengeringkan dia. Okey, jadi yang ini memang dah ada lapisan yang dah kering. Fadil cuba pegang keras. Dan kemudian inilah yang kita akan gubah nanti Selepas mungkin kita boleh tunjuk masak, sekali, kita masak dia punya bahan tak banyak. Serbuk agak-agak, air dan gula saja. Lepas tu kita boleh tambah rasa pandang, perisa lain ataupun perwana lah. Okey. Selepas kita nipis masak tu, kita kena lapiskan nipis saja macam ni. Kalau tebal dia akan patah. So lepas kita biarkan dalam ni, kita make letak bawah kipas dalam 4-5 jam juga. Sungguh lama-lama. Sebab kalau dia licin, kita tak boleh nak lipat dia. Boleh kawan tunjuk sikit? Jom kawan, ini masih ramai teruja nak tengok macam mana nak buat ni. Pasti ramai ibu-ibu yang suka, antaranya Mak Haji Joy yang tengah tengok sekarang ni. Mesti nak tengok cara buat tu. Kita dah bekukan ni 4-5 jam, kita akan potong bentuk sisi ikan macam ni lah, separuh bulat. Ada teknik juga potong tu? Okey. Ni kawan tunjuk. Ini yang dah dipotong lah. Kawan saya cakap terus terang. Saya boleh jadi pembeli tapi saya tak boleh buat ni. Saya rasa saya tak kurang sabar ni. Kurang sabar, lama nak menunggu je tu. Kita buat macam ni lah sisi ikan kawan. Okey. Macam ni. Potong pun kena ada tekniknya kan? Okey. Kawan, sambil kawan potong ni, nak tanyalah juga. Mungkin dalam kalangan penonton kita ada yang teruja dan rasa macam nak belajar lah. Ini yang warisan kita ni kan. Kawan ada buat kelas tak? Betul, kawan ada buat kelas. Kelas online dan juga offline lah. Kawan mengajar. Jadi kawan nak manisan ini diteruskan. Ada tak macam Facebook ke Instagram yang mungkin penonton kita boleh pergi sendiri tengok, nak tengok ada kelas bila yang kosong dan sebagainya, nak belajar, nak buat hantaran sendiri ni, baru dapat ada. Facebook kakwan.my, lepas tu IG kakwan-city. Okey, maknanya kawan ni kelopak-kelopak nanti akan dibuat dan dilipat-lipat dijadikan bunga ni kan. Betul. Kawan, saya minta maaf, saya sebenarnya cabut satu. Saya tengok tak sabar saya nak rasa ni betul ke ni agak-agak kering kan. Okey, saya akan cuba ni, tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia dah kering, dia tak manis sangat. Betul, dia tak manis sangat. Betul. Rasanya sama macam cube-cube kecil tu. Cuma kali ni dalam bentuk ni, budak-budak ni kalau bagaimana hati ni saya rasa ni. Tapi sebenarnya bila jadi bentuk macam ni, saya rasa sayang nak makan. Okey, nak tahu berapa lama dia boleh tahan dan simpan? Kita boleh jadikan hiasan. 3 bulan. 3 bulan? Kalau dia betul-betul tak ada. Kalau dia betul-betul kering, tak ada semut. Jangan lembat-lembat. Sebab kita guna pengering, pengering elektrik. So kita at least 2 hari baru kita dia akan betul-betul kering. Itulah dia. Ramai dah minat ni. Kalau pergi rumah kawan, orang datang rumah dia jangan tersilap. Ini saya boleh makan semua ni. Boleh makan. Itulah dia kan. Ini je kali pertama saya tengok agak-agak kering ni masa dekat Perlis. Kali kedua masa saya pergi syuting, tapi dia buat cube. Ya, betul lah. Dia paling mudah lah. Ini paling cantik saya tengok. Ini luar biasa. Sebab dia berbentuk bunga. Jadi bagi anda penonton yang mungkin teringin nak belajar dan sebagainya, boleh terus lihat apa yang akan kita kongsikan bersama dengan anda dan semoga menjadi manfaat ataupun mungkin dapat mengembalikan semula nostalgia anda pada satu ketika dahulu. Ini bagi pasangan kekasih ni bagus, tak payah beli bunga, tak boleh makan. Yang ini boleh makan. Okey, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jimat Farin. Boleh repeat. Harga barangan keperluan yang terkawal. Rumah yang mampu dimiliki dan didiami. Pendidikan terbaik yang sesuai dengan keperluan. Persekitaran ekonomi yang stabil dan memberangsangkan. Ini tanggungjawab untuk dilaksanakan dan kepercayaan untuk menentukan siapa kerajaan yang memerintah. Saksikan Mandat Rakyat secara langsung jam 9 malam di TV3. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami dah kongsikan kepada anda antara manisan-manisan dahulu yang mungkin dapat menggamit semula memori anda. Saya nak bacakan komen-komen di Facebook. Ada banyak komennya. Tapi bila saya buka je dia hilang. Dan tapi kami nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang berkongsi kenangan-kenangan lama anda, pengalaman anda bersama dengan kami. Tapi kan saya rasa lapar tengah hari ni. Dah makan yang manis-manis. Saya rasa teringin nak makan KFC. Saya makan ayam kan? Ni saya nak bagi awak makan ayam ni. Okey, kerana bukan saja makan ayam, tapi bagi mereka yang mengidamkan percutian ke Qatar, sekarang pelanggan KFC berpeluang untuk memenangi percutian
ke Qatar ditanggung sepenuhnya untuk menyaksikan perlawanan epik atau pelbagai hadiah mingguan yang menarik seperti telefon pintar, TV pintar dan voucher KFC. Anda hanya perlu membeli combo A atau B KFC dalam satu resit pembelian, imbas kod QR yang tertera di kaca TV, hantar gambar resit dan butiran peribadi serta kongsikan apakah pengalaman terindah anda bersama KFC. Tempoh peraduannya. Tempoh peraduannya adalah dari 4 November hingga 30 November. Tertakluk kepada terma dan syarat peraduan. Tadi kan yang keluar kat TV tu, itulah tadi tu anda tekan QR code tu. Okey, kita dah kongsikan kepada anda pengalaman-pengalamannya kan. Jadi bagi anda di rumah tu, kalau mungkinlah kan tercari-cari idea, nak bagi apa untuk hantaran. Betul. Ataupun kadang-kadang kita ni kan kalau dengar orang nak bertunang, orang nak kahwin, terfikir-fikir apa agaknya hadiah yang kita boleh berikan. Mungkin kita boleh mengembalikan semula nostalgia dan juga orang kata tradisi lama ini. Anda tahu ni betul, mungkin nak ambil hati mentua ke, dia ingat tradisi kita. Antaranya sekali lagi kalau kita lihat yang pertama tadi pulut tetal. Bersama dengan pulut tetal dan ini kita ada halwa maskat yang memang cukup unik juga. Dan kita juga ada wajik. Kita ada wajik, kita ada halwa betik yang diukir. Kali ini yang berbeza halwa betik ni yang diukir dengan cukup cantik dan di akhir sekali juga cukup mengujakan saya, Fiza. Iaitu agak-agak kering yang kalau kita biasa kalau kita lihat petak-petak, tapi kali ini diukir menjadi sebakul bunga. Tapi sebenarnya kan Farin, bila saya tengok daripada hasil tetamu-tetamu kita hari ini kan, kalau kita tengok ibu-ibu ataupun orang dahulu ni, makanan mereka bukan sekadar makanan yang dimasak begitu saja. Tapi mereka buat dengan penuh ketelitian, dengan penuh kasih sayang dan juga kesabaran. Sebab kebanyakan daripada masakan-masakan ini mengambil waktu yang agak panjang dan juga ketelitian dan juga kesabaran sebenarnya untuk dihasilkan, dan hasilnya memang sangat-sangat sedap dan juga cantik. Itulah kehebatan nostalgia dan orang-orang dahulu dengan segala ketelitian, segala kehalusan dan juga kemanisan yang saya kira cukup unik. Cuma saya nak memberi pesanlah kepada mereka anak-anak muda yang berminat dengan masakan atau pemanisan, belajarlah tentang seni ini. Betul tu. Dan kalau kita nak mungkin pusing sekali lagi kan, inilah dia tadi pulut tetal. Warnanya pun cantik, rupanya pun sedap, teksturnya memang sangat lembut, Farin. Dan yang paling penting sekali, keunikannya dia menggunakan bunga telang. Betul. Kita awak kena cuba tahu makan dengan kaya tu. Ini evolusi halwa maskat lah. Sebab daripada halwa maskat yang tradisi, ada hiasannya. Dah siap dah dia buat hiasan ni. Cantik. Tadi saya buat begitu saja. Ini dia betul-betul meriah. Okey, dan ini juga wajik, halwa betik dan juga agak-agak kering. Baik, terima kasih kerana bersama kami sepanjang siaran hari ini. Kita akan berehat hari esok kembali hari Isnin dengan satu topik yang juga cukup menarik. Dah manis-manis ni, kenapa perlu sakit hati? Itulah, itu tak kena, ini tak kena. Orang buat tu tak kena, orang buat ni tak kena. Kenapalah nak suka sangat sakit hati dengan orang? Itu yang kita akan bincangkan hari Isnin ini. Jadi kami tinggalkan anda di sini, jaga diri dan terus manis-maniskan kehidupan anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tabah berani pendidik.